غرباء ولغير الله لا نحمل الجبال. Orang miskin yang tak meminta. Ini dia panggil itu betul-betul orang miskin. Jadi orang ni, Tuan Syekh kata apa? Tengok ni. Pangkatnya lebih hampir sama kepada pangkat orang yang zuhud di sisi Allah Azza wa Jalla. Dengar ada cerita orang miskin pergi repot dengan Nabi. Dengar. Satu masa orang-orang miskin mari jumpa, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Dia kata, ya Rasulullah, orang-orang kaya tu kau semua pahala. Dia solat seperti kita solat juga. Dia puasa macam kami puasa juga. Dia berzikir macam kami juga. Dia sedekah, kami tak ada. Sedih ke tidak? Menarik juga soalan tu, kan? Mana dia repot ke Nabi tu, betul lah. Dia boleh sedekah, duit dia banyak, kami tak ada sedekah. Nabi SAW nak tenangkan hati para sahabat, macam dia buat. Nabi pun ajar, suruh dia baca doa, zikir lepas solat. Subhanallah berapa kali? 33 kali Alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, 33. Maka lepas solat, orang-orang miskin ni sedap. Subhanallah, subhanallah. Orang kaya duduk tengok, buat apa dia orang ni? Zikir apa kau baca ni? Bila tanya takkan tak nak bagi tahu kan? Nabi aja, orang kaya baca juga. Akhir sekali orang miskin mari, ya Rasulullah, yaqra'una kama naqra'u. Mereka baca juga hak kita baca. Mana kata apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlullah yu'tihi man yasha. Limpah kurnia Allah Taala tu dia beri pada orang nak kanda. Aku nak buat macam mana? Tak. Allah Taala takdirkan mereka kaya. Walaupun dalam hadis kata orang kaya masuk syurga berapa? Kemudian daripada orang miskin. Tapi kita kena ingatlah dalam huraian kita menonton nombor 4 tadi, mereka masuk dulu sebab apa? Tengok ni. Sebabnya hisab kira-kira tak habis. Tapi bila dia masuk syurga, dia lebih tinggi daripada orang miskin dari sudut banyaknya infak mereka fi sabilillah. Nabi SAW pernah menyatakan, tengok dalam hadis Nabi ni, tuba liman aslama wa kana aishuhu kafafa. Tuba liman aslama wa kana aishuhu kafafa. Bermula kebahagiaan ataupun syurga bagi mereka yang Islam dan kehidupannya memadai baginya. Mana dia tidak tahu. Hadis ini dalam Tirmizi. Tengok nota nombor 6. Dalam hadisnya, tuba liman hudiya ilal Islam wa kana aishuhu kafafan wa qana. Berbahagialah kepada siapa yang diberi petunjuk pada Islam dan hidupnya yang mencukupi, dan dia berusaha cukup dengan apa yang ada. Masya Allah, tabarakallah. Maknanya orang ini dia satu sifat. Tulis itu, di antara sifat yang perlu kita ada, dia panggil sifat al-qanaah. Tanda al-qanaah itu selalu kita baca, kita hafal kata-kata hikmat bahasa Arab. Kata al-qanaah itu kanzun la yafna. Sifat qanaah, sifat berpada dengan apa yang kita miliki itu adalah merupakan gedung yang tidak akan habis. Maknanya qanaah ni lawan dia tamak. Bukan mana qanaah tu jadi malas, tidak. Ya, kenapa awak tak kerja? Cukuplah rezeki hak mana ada dah tu. Habis tak kerjalah. Kerja. Sebab kalau kita ada duit banyak, infak banyak ke sikit? Banyak lagi. Umat Islam masih ramai lagi yang memerlukan bantuan, orang-orang miskin. Kerja-kerja dakwah nak menyampaikan Islam itu perlu pada bantuan ke tidak? Perlu. Jadi kita boleh infak dalam banyak ruang-ruang yang kita ada. Orang nak infak, orang miskin ada. Kerja dakwah ada. Kerja buat tempat-tempat ibadat kita ada. Jadi alhamdulillah, kalau ada mari penentangan daripada orang-orang bukan Islam nak menghancurkan Islam melalui media-media, kita ada juga media untuk lawan. Maknanya banyak lagi kerja-kerja kita yang perlu kita buat. Dan yang besar lagi, kita dapat memakmurkan negara itu dengan zakat-zakat yang kita beri kepada orang yang pakai miskin. Kita kata alhamdulillah. Sesungguhnya pahala orang fakir itu lebih besar, begitu besar, jikalau dirinya sabar dan redha. Subhanallah.
Ini yang masalah nak cari orang miskin, sabar. Orang miskin redha. Ada orang miskin tak redha. Nak duk marah ke Tuhan, ada. Apa aku ni miskin, orang lain kaya. Pasal itulah dalam hadis Nabi SAW sebut di antara orang yang Tuhan benci, tak nak tengok dia ni, al-ahil al-mutakabbir. Orang miskin yang sombong. Jadi para ulama hadis kata, kenapa marah sangat dengan dia orang ni? Kalau orang kaya sombong, logik tak logik? Menasabah dengan dia, dia kaya, dia sombong. Tapi kalau kau miskin, apa kedana nak sombong juga, buat apa? Nak sombong apa? Tak ada sebab kita nak sombong. Maka kita kata orang ni jangan sombong, jangan tunjuk dia punya sebab apa? Sebab tidak ada sebab dia nak jadi manusia sombong. Ini bahaya. Jadi darjat orang miskin, orang fakir ni besar kalau ada dua pada dia. Yang pertama sekali sabar, yang kedua redha, dan yang tiganya serta bersyukur dengan apa yang ada padanya, rezeki yang dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Redha, sabar, redha dan syukur. Ini kerana kesabaran terhadap kepapaan itu adalah permulaan bagi zuhud. Sabar terhadap apa itu bermulaan bagi zuhud, dan tidak sempurna zuhud serta lainnya melainkan disertakan sifat sabar. Orang nak jadi zuhud ni kena sabar. Maka dalam bab seterusnya kita akan membicarakan berkenaan sifat sabar. Ni pandai. Tuan Syekh kita ni dia susah betul. Taubat, lepas taubat apa tadi? Khauf, takut. Lepas takut kita kena bersifat zuhud, tidak tamak. Kalau orang tamak, dia hilang takut. Betul ke tidak? Orang yang duduk ambil barang-barang orang ni, orang yang berani rempuh pagar syariah ni, hudud syariah ni, pergi ambil yang haram ni, sebab apa? Tamak nak pada harta. Betul tak? Maka bila hilang sifat tamak, zuhud. Bila nak zuhud, senang ke nak zuhud? Jangan tanya. Tuan-tuan ni orang hebat-hebat belaka, ada nama belaka. Betul tak? Saya ni ustaz. Waktu belum jumpa ustaz dulu, saya punya bisnes 5 juta sebulan. Bila jumpa ustaz kata hak ni haram, hak ni syubhat, hak ni tinggalkan. Saya punya sales hari ni nak dapat 1 juta yang halal pun susah. Kalau tak sabar, rempuh tak rempuh ustaz. Sekali dengan ustaz dia campur tepi. Kacau kau ni. Berkawan dengan kau lah, aku bisnes aku tak jalan. Betul tak? Maka ingat satu lagi yang kita kena ada, sabar. Godaan dunia kadang-kadang datang. Bila kita taubat, satu lagi yang Allah Ta'ala nak uji kita, mungkin pintu godaan dunia lebih besar daripada yang dulu. Macam tadi, kes tadi, apa tadi? Hadiah-hadiah itu. Jangan main. Orang kata hadiah, tapi kalau kita pegawai, orang nak bagi, itu bukan hadiah. Dia panggil ghulul. Itu harta-harta haram yang tak patut kita terima. Sebab orang beri kepada kita kerana jawatan kita, bukan kerana kita. Kalau buat pencen, siapa nak bagi? Waktu kita pakak besar ni, Masya Allah Tabarakallah, durian hok yang masyhur sekarang ni, king apa mana? Musa king. Lagi 24D. Mari belakang depan tangga. Kalau kita pencen, Masya Allah, minta durian yang kena tebuk ditupai pun suruh bayar. Itu dia panggil perbezaan. Orang beri bukan kerana kita, orang beri kerana jawatan, maka tidak boleh ambil. Jadi alhamdulillah, Tuan Syekh kita rahimahullah ta'ala sangat susunan dia baik. Nak taubat, kemudian lepas taubat kena takut, lepas takut kita zuhud, kemudian nak zuhud kena sabar. Sebab dunia akan menggoda kita. Mungkin pintu-pintu godaan lebih luas daripada sebelum kita taubat. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita sifat zuhud dan kita dapat bersabar. Tengok ni, maka bab seterusnya kita akan membicarakan berkenaan sifat sabar. Wallahu a'lam. Ah